Sambung majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi kita punya pradengar daripada kita mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu maknanya aku berlindung. Itu sedang berlindung ke telah berlindung? Sedang. Sebab apa sedang? Sebab dia fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku. Billahi, dengan Allah. Min asyaitani ar-rajimi, yang direjam. Biasa kalau terjemahan yang tu dia adalah terjemahan untuk sifat, ya. Okey, kita sambung. Seterusnya bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Ulang-ulang kaji je tuan-tuan, jangan marah Ustaz ni macam lah aku tak tahu bismillah Memanglah tuan-tuan tahu. Ni kita nak bincang dalam bahasa Arab dia, InsyaAllah. Perkataan pertama apa dia? Bi. Haraf apa tu? Haraf jar. Perkataan kedua, dia menggabungkan dua perkataan, bi dengan ismi. Ya, kalau disebut satu-satu tetapi telah disambungkan, kata ulama tafsir litakhfif, untuk meringankan, kita tak sebut bi ismi tetapi sebut bismi, dengan nama. Ismi ini makna apa? Nama. Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia isim? Baris bawah di hujung, mim, mi, ya. Kemudian yang kedua, apa tanda dia isim? Dia terletak lepas haruf jar, ya. Tetapi kenapa isim ini tidak ada alif lam dan tanwin? Tuan-tuan, soalan tu nanti tuan-tuan akan jumpa 99 kali. Ya, bila isim tidak ada alif lam dan tanwin, bermakna dia nak bersandar ke sebelah. Nama nak disandar kepada Allah, nama Allah mesti disebut sekali. Ya. Biasanya soalan ni saya tanya anak-anak murid saya, kenapa ini isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Dia orang dah tak nak jawab dah tuan-tuan. Dia kata hehehe. Kalau orang kata hehe tu, saya tahu mudhaf lah tu. Dia lah main-mainkan saya Tak apalah, cikgu ni dia mesti tak jemu untuk bertanya benda yang sama. Kalaulah cikgu jemu mengajar ABC, habislah bodoh budak-budak darjah 1 tu Jadi saya ni mengajar ABC dalam bahasa Arab macam Ustaz Nasaruddin. Cuma saya ulang semula ABC sampai Z. Okey, bermakna dia tidak ada alif lam dan tanwin. Sebab apa? Sebab dia mudhaf, bersandar. Kalau ini mudhaf, kita cek lah, sebab dia tak ada alif lam dan tanwin, bermakna dia akan jadi apa ni? Mudhafun ilaih. Apa syarat mudhafun ilaih? Mesti baris di bawah. Bismillahi. Okey, cuba terjemahkan bismillahi dengan nama Allah. Kita tak bagus waqaf di sinilah. Waqaf mesti waqaf pada mudhafun ilaih. Ya, kita tak boleh bism. Ya. Kalau tak sampai nafas juga bismillah, Bismillah, itu sudah memberi makna dengan nama Allah.
Okey, Ar-Rahman makna apa? Yang Maha Pemurah. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Lepas ni kita tahu dia isim sebab ada alif lam, tanwin semua tu. Cuma kita kena dapat memastikan diri kita, kenapa isim ni baris bawah? Okey. Adakah dia terletak selepas haraf jar? Tidak. Apakah dia mudhafun ilaih macam ni? Kenapa dia tak boleh jadi mudhafun ilaih? Boleh tak Allah jadi mudhaf? Boleh tak Allah jadi mudhaf? Kenapa tak boleh? Sebab mudhaf ni nanti kita akan ulang-ulang dia tidak boleh alif lam dan tak boleh tanwin. Tapi ada ustaz akan marah ni. Ya, kalau dalam kitab-kitab nahwu ada mudhaf yang ada alif lam. Tetapi kita ketepatan teori ini ialah 99.99% dalam Al-Quran. Sebab ada satu je ayat Quran yang mudhaf dia ada alif lam. Kebetulan baru ni anak murid saya dia cari, dia jumpalah. Ada satu ayat Al-Quran yang mudhaf dia ada alif lam. Itu satu kalilah jumpa. Dengan kekerapan mudhafun ilaih ini diulang lebih kurang 2 atau 3 kali dalam setiap ayat Quran. Semuanya tidak ada alif lam dan tanwin, kecuali ada satu ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 24 dan 25. Tuan-tuan, kalau cari memang tak jumpa. Saya cari tak jumpa. Tapi terserempak jumpa, lepas tu tak tulis, terlupa semula. Jadi okeylah, untuk Al-Quran kita kata semua ayat-ayat Quran kecuali satu ayat itu dia punya mudhaf dia ada alif lam, yang lain tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okey, jadi dia ni tidak boleh, Allah tidak boleh jadi mudhaf kerana dia ada alif lam. Jadi bermakna dia bukan mudhafun ilaih, dia bukan haraf jar. Bermakna Ar-Rahman di baris bawah mesti sebab mengikut. Kalau diandai kata Allah itu baris depan, Allahu Ar-Rahmanu. Sebab tu kita baca Asmaul Husna tu, nas'aluka apa? Ya man huwallahur rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminu. Tengok, mengikutlah bagi depan kerana daripada awal Allah tu bagi depan huwallahu. Jadi sebab dia bagi bawah, dia pun mengikut. Apa sebabnya tadi? Sebab mengikut tu, kalau Ustaz Nasruddin punya nota tu ada 4 dipanggil tawabi' tu. Yang pertama apa? Sifat. Kedua, ma'tuf. Ketiga, taukid. Keempat, badal. Kalau kita jumpa nanti kita akan bincangkan. Inilah dipanggil sifat. Sifat kepada Allah. Bermakna kalau ini sifat, Allah jadi apa? Mausuf. Itu tak payah fikir tuan-tuan. Dia, kalau ini sifat, sebelah dia ataupun perkataan sebelum dia ialah mausuf. Apa makna mausuf tadi? Perkara atau perkataan yang nak disifatkan. Apa sifatnya? Ar-Rahmani. Sifat Allah tu yang bersifat yang maha pemurah. Allah yang maha pemurah. Kalau nak cek mausuf dan sifat ni, mesti 4 ciri tadi sama. Cuba keluarkan semula. Alif lam dia sama lagi, baris bawah dia sama lagi. Jantina. Jantina apa? Bukan jantina Allah. Jantina perkataan Allah itu. Allah tak ada jantina. Jantina perkataan Allah tu ya muzakkar. Lagi satu, bilangan Allah tu mufrad, maka sifat dia mufrad. Begitu juga Ar-Rahimi. Apa makna Ar-Rahimi? Yang maha penyayang. Kenapa dia baris bawah? Mengikut baris apa? Baris Ar-Rahman pun boleh, baris Allah pun boleh. Sebab dia adalah sifat juga kepada Allah, maka ini dipanggil sifat pertama, maka ini dipanggil sifat kedua.
Allah yang bersifat Ar-Rahman lagi bersifat Ar-Rahim yang maha pengasihani. Jadi selepas ni kita akan memantapkan, meneguhkan pembelajaran kita untuk memberi alasan terhadap baris-baris yang kita jumpa. Jawapan dia memang ada dalam tu dan saya dah simpulkan dalam diagram kita. Saya eliminatekan supaya dia tak terbagai. Sebab dia akan dikelepet-kelepetkan, dilipat-lipat, diterbalik-terbalikkan. InsyaAllah setakat saya ajar 4-5 tahun, tak musnah. InsyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, Bismillahirrahmanirrahim. Bi makna apa? Dengan Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi lagi maha kasihani. Lagi itu biasanya dua sifat bergabung di situ. Itu ayat pertama kita akan jumpa dalam surah Al-Fatihah, ialah Alhamdu Lillahi Rabbi Al-Alamina. Okey tuan-tuan dan puan-puan, apa makna Alhamdu? Pujian. Segala pujian itu penafsirannya lah. Asal kata Alhamdu, pujian itu. Al tu. Al itu menunjukkan itu, pujian tersebut. Itu. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda isim? Alif lam di pangkal. Kalau saya tanggalkan alif lam dia akan jadi apa? Hamdun. Jadi dia isim. Cumanya selepas ini tuan-tuan kena bagi alasan kenapa isim tu baris depan. Isim bila memulakan ayat dia akan jadi subjek. Subjek itu disebut dalam bahasa Arab apa? Mubtada. Pujian itu adalah lillahi, mana apa? Bagi Allah. Ada dua perkataan yang bergabung. Pertama, li, harf jar. Yang kedua, Allah, bagi Allah. Cuba terjemahkan semula. Alhamdulillah. Ini adalah subjek ataupun mubtada. Ini adalah predikat. Disebut apa dalam bahasa Arab? Khabar. Macam mana terjemahkan mubtada khabar? Alhamdulillah. Alhamdu, pujian itu. Biasanya mubtada khabar akan disertakan dengan perkataan adalah. Pujian itu adalah bagi Allah. Al-ustaz fil masjidi. Ustaz itu ada. Ada di dalam masjid. Okey. Alhamdulillahi Rabbi. Apa makna Rabbi? Tuhan. Yang sebenarnya perkataan Rabbi dia lebih kepada pencipta, pemilik, pengatur, pentadbir. Nanti kalau kita nak terjemah ilah, terjemah apa? Tuhan juga. Rabbi. Sian saya. Okey. Rabbi maknanya pencipta atau pengatur, Nanti kita akan bezakan perkataan Rabbi makna pengatur, pencipta, pentadbir, Kalau ilah itu tempat pengabdian, yang disembah itu ilah.
Okey, Rabbi, Tuhan ataupun pengatur. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda isim? Baris bawah. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Harap-harap kalau tuan-tuan jumpa saya sekali ya, tahulah mudhaf. Apabila isim itu dihilangkan alif lam dan tanwin, bermakna dia mudhaf. Mudhaf. Tuhan nak disandarkan kepada siapa pencipta ni? Al-alami. Nah, apa makna al-alamin? Berapa banyak tu? Banyak. Apa tanda banyak dia? Ya nun. Ya. Kalau satu alam disebut al-alam. Kalau dua al-alamani. Tambah je. Ya, kalau kita tak ingat tengok diagram ni nanti. Al-alamani ataupun al-alamaini. Kalau jamak dia al-alamina, atau satu lagi pilihan al-alamuna. Al-alamuna dia akan mewakili baris depan. Al-alamina mewakili baris bawah dan baris atas nanti. Ya. Kalau ini mudhaf, yang ini dipanggil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Baris bawah. Maka baris bawah nanti akan diwakili oleh ya nun. Macam kita baca doa lepas makan. Macam mana? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimun ke minal muslimin? Minal muslimina. Kenapa muslimin? Kerana dia terletak selepas haraf jar. Lepas haraf jar mesti baris bawah. Maka baris bawah diwakili oleh ya. Sebab tu kita tak baca minal muslimuna. Kita gunakan minal muslimina. Begitu juga kalau dia ini jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih tadi baris apa? Baris bawah. Maka kita gunakan al-alamina. Kita tidak menggunakan al-alamuna. Boleh tuan-tuan? Cuma tuan-tuan nanti akan disoal kenapa Rabbi bagi bawah. Bagi bawah dua je tuan-tuan. Sebab asal dia lepas haraf jar. Dia lepas haraf jar tak? Tak. Yang kedua sebab dia mudhafun ilaih. Boleh tak jadi mudhafun ilaih? Boleh tak? Boleh. Allah ni disandarkan Rabbi. Boleh tak ni Allah jadi mudhaf? Boleh. Sebab apa? Ya, kalau nak jadi mudhaf tak boleh alif lam dan tanwin. Allah ada alif lam tak? Ada. Dia tidak boleh jadi mudhaf tuan-tuan. Ya? Jadi dia bukan mudhafun ilaih. Sebab Allah tak boleh jadi mudhaf. Dan dia bukan terletak lepas harf jar. Jadi kenapa dia baris bawah? Ini sebab ngikut dia. Sebab Allah bagi bawah, dia akan jadi Rabbi. Kalau Allahu akan jadi Rabbu. Allahu Rabbul Alamin. Jadi mesti ada 4 sebab tadi tuan-tuan kena kuasai cepat. Kenapa isim itu mengikut? Pertamanya tadi apa dia? Sifat. Kedua, ma'tuf. Ma'tuf ni apa tuan-tuan? Perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Kalau tuan-tuan jumpa haraf ataf, wa, summa, au, lepas dia mesti ma'tuf. Dia mesti mengikut. 3, apa dia? Taukid. Taukid ni kalau jumpa nanti kita bincangkan. Ya, sebab dia senang je. Dan yang keempat apa? Badal. Badal makna apa? Ganti. Makna benda yang sama. Kalau diterjemahkan iaitu. Ya? Okey, Rabbi ni bagi bawah sebab apa? Pilih salah satu daripada 4. Boleh tak Rabbi itu sifat kepada Allah? Allah yang bersifat pencipta sekalian alam. Boleh tak? Siapa kata boleh angkat tangan? Mulalah tak nak angkat tangan tu.
Tapi baguslah kelas ni ramai lelaki. Ya. Susah nak cari kelas ramai lelaki. Kebanyakan kelas perempuan. Ya. Saya dah mengajar ni, ada satu kelas saya tu dah umur 7 tahun. Ya. Makin kurang lelaki. Sekarang ni jadi kelas perempuan. Ada seorang je lelaki, saya. Orang lelaki ni kalau dia datang belajar memang orang tu hebat, ya. Orang hebat. Okey tuan-tuan. Jadi Rabbi ni, ya, Allah yang bersifat pencipta alam, pencipta sekalian alam. Okey tak? Okey, siapa yang kata okey tadi? Tak apa, berani je lah, tak ada kena marah. Ada pendapat yang menyatakan sifat dalam beberapa kitab, tetapi saya lebih cenderung untuk menyatakan dia badal, ya. Allah iaitu, ya, kalau kita nak terjemah badal, benda yang sama. Siapakah Allah itu? Pujian adalah untuk Allah, iaitu Tuhan sekalian alam. Kalau ada pendapat buku-buku tafsir yang menyatakan dia tu sifat juga, ya, pujian untuk Allah yang bersifat pencipta. Tapi saya lebih suka terjemahan badal. Macam mana terjemahan badal? Iaitu pujian adalah untuk Allah, iaitu pencipta sekalian alam. Boleh? Okey, senang je. Berulang-ulang. Siapa yang memerangkap saya punya pelajaran, dia tak perlu belajar sampai habis pun. Belajar 2-3 bulan, lepas tu berulang-ulang lah tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah membazir. Lagi satu, tuan-tuan dan perempuan kena cepat menangkap dan menguasai pembelajaran saya. Biasanya kelas kita ni tak adalah panjang sangat umur dia, ya? 8 bulan ke setahun tutup dah. Sebab nak pergi sini jauh tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan minta ustaz-ustaz yang berdekatan ni. Ustaz tu pun senang datang, tuan-tuan pun senang datang, ya? Tapi kita dah bagikan asas, insya-Allah. Okey, kita masuk ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Apa makna Ar-Rahmani? Yang maha pemurah. Ar-Rahim, yang maha penyayang, pengasih. Cumanya ini isim ke fi'il? Isim. Kenapa isim tu berbaris? Baris apa isim ni? Bawah. Ni kenapa dia baris bawah? Ikut. Pandai pun. Ikut, ya. Okey, dia ikut baris apa? Yelah baris bawah. Siapa yang diikut tu? Ya, saya nak tanya Ar-Rahman ni dulu. Ini memanglah ikut sini. Ar-Rahman ni dia baris bawah kenapa? Ikut siapa? Ni adalah sifat kepada siapa? Sifat kepada Allah. Allah bagi apa dalam surah Fatihah? Allah bagi apa? Alhamdulillahi. Dia adalah sifat kepada Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sifat kedua, pertama ni sifat kedua. Dia mengikut baris Allah dalam ayat yang pertama tadi, ya. Alhamdulillahi lillahi, ya. Lepas tu dia sifatkan Allah, iaitu Allah yang bersifat Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Okey, jadi sifat tadi mesti sama ciri dia. Ulang semula ciri dia yang sama. Sini sepatutnya Allah ni ada alif lam sama. Yang kedua baris. Yang ketiga jantinanya. Yang keempat bilangannya. Itu empat-empat tu tuan-tuan kenal pasti. Dia akan melengkapi syarat sifat. Dan kalau ini sifat tuan-tuan,
Allah jadi apa? Mesti jadi mausuf, benda yang sama je tuan-tuan. Lari jauh sikit tak apa. Okey, seterusnya kita masuk perkataan apa selepas Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumi Ad-Dini. Maliki makna apa? Raja, pemilik. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Ya, isim. Ada tanda isim? Apa dia? Oh, ada. Okeylah, tak apalah. Malik ni baris apa? Kenapa? Yelah, isim tu. Isim, dia boleh bagi depan, bawah dan atas. Kalau dia bagi bawah, yang asas baris bawah dua je. Sebab selepas haraf jar, ada tak? Ada haraf jar? Ataupun dia mudhafun ilaih. Boleh tak jadi mudhafun ilaih? Kenapa tak boleh? Mana ada mudhaf ni tuan-tuan? Kalau ni mudhafun ilaih, mesti adalah perkataan sebelum yang dia nak bersandar kepada dia. Tak ada. Ni ayat mula. Jadi maknanya dia baris bawah sebab mengikut. Mengikut tu disebut tawabi'. Salah satu daripada 4 sebab tadi. Cuba tuan-tuan belajar bagi alasan kenapa dia baris bawah tu. Mengikut. Sebab apa? Dia kalau kita kata lepas maktuf maktuf tak boleh, sebab maktuf ialah perkataan yang terletak lepas haraf jar, haraf ataf. Tak ada pun haraf ataf di sini. Apa tuan-tuan? Malik makna pemilik. Apa yang sesuai? Badal. Macam mana nak terjemah badal? Iaitu yang memiliki. Boleh tak? Boleh. Dia badal kepada siapa? Allah atau kepada Rabb tadi. Ar-Rahmanin Ar-Rahim. Semua boleh. Ya, badal kepada Allah. Siapakah Allah yang bersifat maha pemurah lagi maha pengasih tadi? Maliki iaitu. Ya. Sebab tu dia mengikut baris tu. Maliki iaitu yang memiliki. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Jangan melopong lagi. Soalan yang sama sudah 5 kali diulang. Sebab dia mudhaf. Dia tak ada alif lam dan tanwin sebab dia mudhaf. Soalan yang ke-6 kali. Tak apa tuan-tuan. Dia sampai 88 kali nanti biasanya boleh jawab dah. Dia ini badal sebab dia mengikut baris yang sebelum tadi kan? Okey. Tetapi dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab dia mudhaf. Okey? Dia boleh bertindih peranan tuan-tuan. Jangan takut. Dia boleh 2 peranan. Pertama, kita terjemah iaitu sebab dia badal. Dan dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab dia mudhaf. Maliki. Apa tanda dia mudhaf? Tak ada alif lam dan tanwin. Kali ke-7. Ya. Tuan-tuan ni akan diputar benda yang sama je tuan-tuan. Saya tak akan lari daripada kotak-kotak kita. Ya? Jangan takut. Soalan dia akan berpusing di situ je. Supaya tuan-tuan punya kepala berpusing lah. Biar cerdik-cerdik. Siapa yang umur lebih 70 tahun kat sini? Ada tak? Oh, Haji Baguslah Haji. Umur berapa Haji? 73. Ayah saya tua setahun. 74. Setakat ni yang belajar dengan saya 77 tahun. Ya? Yang paling apalah, tapi pandai pula. Dia mengalahkan orang-orang yang muda. Ada tu. Ya? Tapi semua kelas saya panggil abang kakak je semua ya. Tak ada makcik-makcik kat sini supaya rasa muda. Ya? Semua kakak dan abang. Okey, bermakna tuan-tuan, ini mudhaf, ni jadi apa?
Boleh terima ke mudhafun ilaih? Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah ni. Nampak ya? Disandarkan pemilik kepada yaumi. Apa makna yaumi? Hari. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Tanda dia? Baris bawah. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Ya, apa tadi? Mudhaf. Soalan yang ke-9. 9 kali tuan-tuan. Dia ni jangan takut, saya kata tadi, kalau dia boleh mudhafun ilaih, dia nak sandar kat sini, dia jadi mudhaf lah. Boleh bersandar-sandar, boleh. Boleh bersandar sampai 1000 kali, asalkan tak ada lagi noktah. Boleh bersandar banyak kali. Syarat mudhaf tak boleh alif lam dan tanwin. Bermakna ni jadi apa? Mudhafun ilaih. Biasa tuan-tuan belajar matematik bab pertindihan kan? Ini mudhaf, ini apa? Ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Tetapi dia berdua ni mudhafun ilaih. Dia ni bersandar ke dia, dia bersandar ke dia, boleh je. Dan dia bertindih peranan dia. Dia adalah mudhafun ilaih kepada Maliki, tetapi dia adalah mudhaf kepada ad-din. Apa tanda dia mudhafun ilaih? Baris bawah di hujung. Ya, kalau saya tanya ad-din makna apa? Agama. Okey, yaumiddin, hari agama. Hari agama tu ditafsirkan sebagai hari akhirat, itu hari kiamat, ya. Kenapa ad-din ini baris bawah? Mudhafun ilaih. Boleh tak dia jadi mudhaf? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia ada alif lam dan dia dah tamat dah. Dia nak sandar kat siapa dah? Tak boleh sandar-sandar dah, sebab ayat tu sudah tamat. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan Maliki. Badal, iaitu yang memiliki yaumiddin, hari agama. Sebab itu kita tidak cantik untuk wakaf pada mudhaf. Mesti wakaf pada mudhafun ilaih. Ya, maliki yaum, tak cantik. Ya, atau kita berhenti Malik, Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Tak. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaum. Tak elok juga sebab dia tak habis. Dia mesti berhenti pada tempat yang dia bersandar. Ya, Maliki yaumiddin. Ya, baru ayat itu elok. Ya, sebab dah sempurna sandaran dia. Maliki yaumiddin. Seterusnya tuan-tuan, ada sikit masa lagi. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Okey, apa makna iyyaka? Hanya engkau. Okey? Isim ke fi'il ke haraf? Ini adalah isim yang mabni. Dia ni, iya ni, dia tak ada makna kalau dia satu-satu je. Dia mesti disandarkan kepada ka. Dia mesti disebut sekali, dia disebut dhamir. Ya, isim yang bersandar kepada dhamir ni. Okey tuan-tuan dan perempuan, apa makna iyyaka? Hanya kepada engkau. Engkau tu siapa? Allah. Na'budu fi'il apa? Pangkal dia nun. Ya, bila nun dipangkal dia, kemungkinan besar tu adalah fi'il mudhari' tu, ya. Alif nun ya ta. Hujung dia baris depan. Cuba tuan-tuan tengok diagram Ustaz Nasruddin tu, pecahan fi'il mudhari'. Yang bukan diagram, yang nota. Sebab lepas ni kita akan belajar fi'il ni versi penuh, penuh. Kalau saya nanti yang tu, yang ni lah kita akan guna, yang dipecah-pecah 4 tu. Okey,
Cuba jalankan fi'il mudhari' huwa ya'budu. Huwa ya'budu makna apa? Dia lelaki sedang atau akan menyembah. Sebab apa sedang? Fi'il mudhari', ya. Biasanya kita terjemah dia menyembah saja, dia beribadah. Okey, cuba jalankan huwa ya'budu. Huma hum hiya ta'budu. Huma ta'budani. Hunna ya'budna. Anta ta'budu. Antuma ta'budani. Antum ta'buduna. Mana apa ta'buduna? Antum mana apa? Kamu semua. Laki ke perempuan? Lelaki. Okey, yang paling penting untuk fi'il mesti kuasai makna dhamir. Siapa tersilap memasang makna dhamir, dia tersilaplah menyatakan fa'ilnya ataupun pelakunya ataupun wataknya. Kalau kita terjemah antum mereka, lari tak? Lari. Kalau mereka dalam bahasa Arab bukan antum, hum. Dia akan jadi hum ya'buduna. Kalau antum, antum ta'buduna. Okey, anti ta'budina. Antuma ta'budani. Antunna ta'budna. Ana a'budu. Apa makna a'budu? Aku menyembah. Nahnu na'budu. Okey, kalau sama juga begini, ya. Kalau huwa akan jadi apa? Huwa mesti pangkat dia ya. Yasta'inu. Huwa yasta'inu, dia memohon pertolongan. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yasta'inu. Huma yasta'inani. Hum yasta'inuna. Hiya tasta'inu. Apa makna tasta'inu? Dia perempuan memohon pertolongan. Huma tasta'inani. Hunna yasta'inna. Anta tasta'inu. Antuma tasta'inani. Antum tasta'inuna. Anti tasta'inina. Apa makna tasta'inina? Engkau perempuan memohon pertolongan. Antuma tasta'inani. Antunna tasta'inna. Ana asta'inu. Nahnu wa iyyaka nasta'inu. Apa makna nasta'inu? Kami memohon pertolongan. Okey, cuba terjemahkan iyyaka. Hanya engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya engkau. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Okey, kalau kita tengok fi'il mudhari' na'budu. Na'budu makna apa tadi? Kami memohon. Kami menyembah. Okey. Bila jumpa fi'il mudhari' cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Nahnu lah. Kami yang menyembah. Nahnu itu siapa? Yalah, kami itu. Kembalikan kita yang sedang membaca surah Fatihah ni. Makna kami, ya, mengabdikan diri. Mana maf'ul bih dia tuan-tuan? Bila ada fi'il, mana fi'il? Na'budu. Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'.
Ya, kena ada cari fa'il. Fa'il dia siapa? Nahnu, kami itu kita, ya, yang membaca Fatihah tu. Mana maf'ulun bih? Mesti cari maf'ulun bih yang ada lah. Yang ini, jumlah ini dipanggil maf'ulun bih, didahulukan, muqaddam. Bermakna apabila didahulukan maf'ulun bih, bermakna itu yang diberi penekanan. Ya, kita boleh saja kalau kita na'budu iyyaka, ya, tetapi dia menekankan dahulu maf'ulun bih. Sepatutnya maf'ulun bih duduk depan ke belakang. Sepatutnya fi'il, fa'il, baru maf'ulun bih. Tapi didahulukan maf'ulun bih ini kerana pendegasan dia pada hanya Engkau ya Allah. Kami menghambakan diri. Dia menunjukkan pembatasan, tak ada yang lain dah. Tak ada yang lain, hanya Engkau sahaja ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka, hanya Engkau sahaja. Dia membataskan, tak ada yang lain dah. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Okey, ini fi'il apa tadi? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Tetap sama, nahnu, kita ni. Mana maf'ulun bih dia? Iyyaka. Iyyaka. Maf'ulun bih didahulukan untuk membataskan permintaan kita hanya kepada dia, kepada Allah. Pengabdian hanya kepada Engkau ya Allah. Maka waw ini makna apa? Dan haraf apa tu? Maka itu dipanggil haraf ataf. Okey tuan-tuan, satu lagi lah patut kita balik ya. Doa ihdi. Apa makna ihdi tuan-tuan? Tunjukilah oleh. Mana dapat engkau tu? Yang itulah kita kena belajar nanti ya. Sebab ini fi'il apa ni? Fi'il amar, perintah. Tapi ini bukan perintah ni. Perintah apabila arahan itu datang daripada atas ke bawah, maka itu dia dipanggil amar. Tetapi kalau daripada bawah ke atas dipanggil apa? Doa. Sebab itu setengah ulama menyatakan ini juga fi'il, tak nak katakan dia amar. Dia bukan perintah kita kepada Allah, tapi dia panggil fi'il doa. Fi'il doa maknanya permohonan. Kalau daripada bawah, atas ke bawah dipanggil perintah. Daripada bawah ke atas daripada permintaan ataupun doa, permohonan, rayuan. Ihdi. Jadi fi'il amar nanti kalau kita kaji, dia akan bermula daripada apa dhamir dia. Tengok diagram kita tu. Anta anta. Sebab itu di sebalik ihdi tu ada anta. Fi'il amar. Macam mana terjemahkan dia? Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Ya. Di sini kita akan cari fi'il amar ni, fa'il dia ialah dhamir. Apa dhamir dia? Anta. Anta tu siapa? Allah. Sebab tu tunjukkanlah oleh engkau ya Allah. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bih makna apa? Yang kena buat. Perbuatan dia memberi hidayah, tunjuk. Ya, yang akan melakukan perbuatan tu ialah anta, iaitu Allah. Tunjukkanlah oleh engkau ya Allah. Siapa yang nak kena tunjukkan tu? Mana maf'ulun bih? Nah, ada formula dia? Dhamir melekat dengan fi'il. Ni fi'il. Sama juga maf'ulun bih. Ingat formula ni, selamat satu Quran. Mana-mana dhamir yang melekat dengan fi'il, tak payah fikir. Siapa fikir memang buat penat dia. Ya. Ini dah formula ni, jangan fikir. Mana-mana dhamir yang melekat atau muttasil dengan fi'il, dia mesti jadi maf'ulun
bih. Sebab tu kita akan terjemah ihdi. Ihdi cuba terjemah. Tunjukilah oleh engkau, wahai Allah. Sebab kita kena tahu engkau tu siapa? Allah. Na, kami. Ya, itu maf'ul bih dia. Lepas tu as-sirata. Apa makna as-sirata? Jalan. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Ya, tanda dia alif lam. Tetapi kenapa dia baris atas? Itu je selepas ni kita kena cekap. Isim bila dia baris atas ada berapa keadaan dia? Ada 11. Ya, 11. Sikit dia, tidak 12. Ya? Maka inilah disebut nanti maf'ulun bih. Yang kedua, maka ni akan jadi maf'ulun bih 1. Ya? Okey, cuba tuan-tuan terjemah semula. Ihdi, tunjukilah oleh engkau ya Allah. Na, kami. Kalau orang tua dulu terjemah akan kami. Ya? Terjemahan maf'ul bih dia. As-sirata, jalan. Itu maf'ul bih yang kedua. Al-mustaqimah. Mustaqimah. Betul tak? Betul. Mustaqimah. Apa makna al-mustaqimah? Yang lurus. Isim ke fi'il? Isim. Tanda dia alif lam. Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia baris atas? Mengikut. Mengikut baris apa? As-sirata al-mustaqim. Al. Mufrad. Muzakkar. Apa tu? Sifat. Jadi dia adalah sifat. Maka bermakna dia peranan dia apa? Mausuf. Makna dia ada peranan bagi atas sebab dia maf'ulun bih. Dalam masa yang sama dia adalah mausuf kerana sebelahnya adalah sifat. Sifat kepada jalan iaitu yang lurus. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Ihdi, ya Allah, na, akan kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau tuan-tuan dapat bagi alasan, kita boleh balik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa tak baca siratu? Kenapa tak baca sirati? Sirata. Ya. Nak balik tak tuan-tuan? Maf'ul bih ni dah. Dia kalau sifat, adakah jalan ni sifat? Adakah jalan sifat? Yang lurus boleh jadi sifat. Yang maha pemurah, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang laju, yang perlahan, itu sifat. Iaitu apa dia? Badal. Setuju? Tunjukkanlah oleh engkau ya Allah akan kami jalan yang lurus, iaitu jalan. Jadi maknanya dia adalah badal. Dia mengikut baris apa? Baris yang mana dia ikut? Inilah as-sirata, jalan yang lurus, iaitu jalan. Bermakna dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Ya, isim. Tanda dia? Tak ada pun. Tak ada pun alif lam. Tak ada pun tanwin. Ya, sebab dia mudhaf. Dia nak jalan, nak disandarkan kepada apa? Alladzina, jalan orang yang. Okey, sampai situlah sebab janji kat sini je. Ada soalan tuan-tuan? Saya suka berbincang. Soalan pelik-pelik pun tak apa. Tak semestinya saya jawab, saya suka dengar. Tak ada
Wah, kelas paling hebat sekali. Ada soalan? Okeylah, tuan-tuan dan perempuan, kalau ada rezeki, kita akan jumpa kelas permulaan saya pada awal bulan 12, ya. Jadi tuan-tuan berpeluang lagi berjumpa dan bermesra lagi dengan Ustaz Nasaruddin. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.